Alright, so dulu kita ada Aegis Boost. Lepas tu dulu lagi ada Aegis Solo, Aegis Mini, Aegis Legend. Banyaklah Aegis macam nak. Tapi kali ni dikeluarkan dengan benda yang lebih baru, lebih kecil, tapi juga tergolong dekat dalam kategori IP67. Aegis Hero selepas ini. Hai everybody, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar bosku semua? Selamat datang ke COF Plus YouTube channel. So jika anda masih lagi baru dalam YouTube channel ni, jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng di sebelahnya untuk dapatkan notifikasi yang terbaru daripada kami. Alright, so hari ni kita ada satu pot yang kita nak unboxing dengan anda semua. Aegis Hero. Aegis Hero, saya dah tak tahu dia model yang keberapa dah kalau kita nak compare sebelum-sebelum ni. Tapi sebelum ni kita ada Aegis Boost Plus. Sebelum tu ada lagi Aegis Boost. So kategori pot system punya di bawah family Aegis. So Aegis dia start dengan mod, dia ada Aegis 18650. Lepas tu dia ada Aegis Legend, dia ada Aegis X, Aegis Solo, Aegis Mini. So untuk kategori mod. Lepas tu dia masuk pergi kepada kategori pot, dia keluar dengan Aegis Boost. Lepas tu ada Aegis Pot, Aegis Boost Plus, dan juga ini yang terbaru lah Aegis Hero. So apa yang best pasal Aegis Hero dan juga spek dia dan juga sebagainya, jom kita dive down. Kita pergi dengan lebih dekat, kita tengok apakah kehebatan Aegis Boost bersama. So let's go guys. Alright guys, so ini adalah packaging untuk Aegis Hero. So kalau korang beli Aegis Hero korang akan dapat packaging dia lebih kurang macam ni. So dekat bahagian belakang ada a few description untuk Aegis Hero. So packaging, content, semua ada dekat sini lah. So Aegis dia ada top airflow. Memang start daripada Aegis Boost lagi, memang dia start dengan top airflow. Ada adjustable airflow, so you get MTL and DTL selection. OCC 0.6, 0.4, dan dia include sekali dengan IP67 lah. So korang ada shockproof, dustproof dan juga sebagainya. Lightweight, 45 watt maximum, 1200 mAh battery, stable output. So stable, even battery korang drop, dia boleh bagi output yang masih lagi sama. So jom kita slide open like this. And korang ni kotak tarik ke atas saja and tada. So first thing yang korang akan dapat adalah ada satu card dekat sini. So ini adalah warning card, and then ada macam satu marketing punya card, and then korang ada purchase information. So ini untuk orangnya warranty card lah sebenarnya. So korang just tulis korang purchase semua sebagai dalam ni. So untuk warranty. Alright. Seterusnya korang akan dapat user manual, Aegis Hero user manual. So korang boleh baca untuk dapatkan lebih detail tentang korang punya device. And that is the Aegis Boost. So dia ada datang dengan bubble verity color. So ini yang warna biru. So memang kecil guys. Kalau ikutkanlah, device ni memang seriously very small device. Dan dia ada IP67 guys. Kecil-kecil macam ni pun masih lagi mengekalkan identity Aegis, iaitu IP67. So kalau korang baling dan sebagainya, dia still akan berfungsi dengan baik. So that is the flag yang dibawa oleh Vape dan dia punya Aegis. Memang dia tahan lasak. Dan selain daripada tu, dalam kotak ni korang akan dapat satu kotak kecil. So dalam kotak ni mengandungi barang-barang seperti korang punya USB charging, korang punya OCC. Alright. So ini korang punya OCC. So ada dua jenis OCC dekat sini, 0.6 dengan 0.3. Kejap lagi kita pergi dengan lebih dekat. Ini tools untuk korang nak buka korang punya coil. So Vape tool ni, yang ni untuk korang nak congkih korang punya coil. Saya akan tunjuk kejap lagi. So yang ini korang punya 510 retip. So Aegis masih lagi mengekalkan 510 retip. USB charging micro biasa bang, bukan USB charging type C, micro USB charging cable. So dia tak pakai type C untuk ini, maybe sebab kecil. Alright, so ini kita punya device untuk ini guys. So Aegis Hero. So Aegis Hero, dekat bahagian atas kita start daripada atas. So 510 drip tip 510. Dia provide dua, satu wide bore. Yang di provide dekat dalam kotak ni adalah smaller bore. So yang ni lebih kepada MTL. So sekarang dia dah provide dua jenis drip tip dekat sini. So korang akan dapat satu wide, satu smaller bore. So satu lebih kepada MTL, yang ini lebih kepada DTL. So korang boleh pilih dua-dua adalah 510 ataupun korang boleh pakai 510 drip tip yang korang ada. So dekat bahagian atas ni korang akan dapat satu ring. So ini boleh pusing. So you can adjust your airflow. Sama ada kalau korang go for wide open, korang akan dapat direct lung. Kalau korang nak kecilkan lagi untuk MTL, you can close up to small as a pinhole.
Okay, so boleh kecilkan sampai ikut suitable korang dekat mana. Tarik sahaja untuk korang nak buka korang punya cartridge. So dia pakai magnetic system bang. So ada magnet satu besar dekat dalam, 2 gold plated pin dekat sini, dan tiada lubang untuk auto draw. So untuk Aegis memang jarang kita jumpa device Aegis yang ada auto draw. So semua menggunakan fire button activation. So cartridge kejap lagi. Alright, so dekat bahagian depan korang akan dapat korang punya fire button dan juga up and down button. So plus minus fire button, dan juga di tengah korang akan dapat korang punya monitor screen dekat situ. So dekat bahagian bawah masih lagi mengekalkan sama juga. So kalau kita nak panggil C-frame, dia bukan C-frame, tapi ini dia punya frame dekat bahagian sini. Masih lagi ada metal dekat sini untuk bagi dia mengekalkan dia punya shockproof tu. Dekat sini masih lagi ada rubber dekat bahagian sini. So getah ni yang akan buat bila dia jatuh, dia akan tahan lagi korang punya device lah. So dekat sini ada satu rubber yang korang boleh buka. So korang buka, ada lambang peti kat situ kan. So itu untuk korang punya charging port lah. So korang buka and you get your charging port dekat dalam tu. So ada charging port dekat dalam tu. Alright, so jom kita on kita punya device 1, 2, 3, 4, 5 gig vape. Alright, so dekat dia punya interface belah atas, bahagian dekat belah atas kiri korang akan dapat korang punya resistor, belah kanan korang punya battery indicator. Lepas tu korang ada path counter, bawah kiri korang punya watt, so berapa watt, dan P tu untuk power lah saya. So untuk increment paling rendah korang akan dapat 5 watt, increment 0.5, so korang dapat 5.5, 6 watt, 6.5, 7, 7.5 sampai the maximum adalah 45 watt. So you get the maximum is 45 watt. So kalau kita tekan button 3 kali, 1, 2, 3, korang akan dapat P dan juga B. So power ataupun boost. So yang ini boost ni, bila korang pakai boost, korang pilih untuk pakai boost, so dia akan tinggikan lagi korang punya boost untuk starting point. Dia macam boost sikit lah. Aegis boost ni dia ada booster sikit. So mana kalau korang pakai boost ni, dia akan boostkan sikit. So kalau korang pakai power biasa, dia akan constantkan saja korang punya output. So nak pergi kepada menu tadi, 3 kali dekat button saja, 1, 2, 3, and you get option P ataupun B. So kalau kita pakai P, dia biasa. Nanti kita akan try balik kejap lagi. Alright, so simple saja dengan chipset guys. Dia tak ada sebarang voltage ataupun output yang korang boleh adjust. So tak ada pilihan untuk korang nak tulis kepada voltage ke. Just simple plus minus, tak ada temperature control dan sebagainya. Straightforward device. Alright, minimum 5, maximum 45 watts. Untuk OCC, so kita ada 2 option OCC dekat sini. Yang pertama adalah 0.6, yang kedua adalah 0.4. So untuk 0.6 menggunakan kantal A1 15 hingga 25 watt. Untuk 0.4 kantal A1 juga 25 sampai 33 watt. So kalau kita tengok perbezaan daripada segi airflow kalau kita compare kiri dengan kanan, airflow sama sahaja. Dia tak nampak perbezaan. Ada sikit 0.4 dia akan wide sikit, tapi dekat 0.6 dia kecilkan sikit sahaja. So tak ada perbezaan yang ketara sangat. Compare dia punya weak slot 0.4 dengan 0.6. 0.4 punya weak slot dan 0.6 sama sahaja. So kat dalam ni dua-dua menggunakan mesh coil kantal. So tak ada regular. Dua-dua yang di-provide oleh anda adalah mesh coil. So untuk hari ni kita akan test out dia punya 0.4. Kita akan cuba, saya rasa 0.6. Kita try 0.6 untuk hari ni. Kita try 0.6 15 hingga 25 watt. Alright, so macam biasa, mula-mula kita nak start, kita akan drip dulu kita punya flavor. So hari ni saya akan layan COF Chef Series. So this is Parisian Croissant. Alright, so yang ni roti macam, flavor ni adalah flavor roti macam roti pastry tu. So tapi dia nanti saya cerita pasal flavor. Okay, kita titik sikit flavor kita dalam OCC. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 titik dekat dalam ni. And then just inline kan sahaja. So kalau korang tengok dekat bahagian bawah cartridge korang akan jumpa ada macam 1, 2 dinding ni. So maknanya korang kena inline kan korang punya OCC tu, bahagian yang potong ni sama dengan dinding tu. So just push to fit sahaja and you're good to go. Alright, so benda ni, penggunaan spanner kecil ni adalah untuk korang nak buka korang punya airflow. Just in case kalau korang dah pakai seminggu 2, OCC ni susah nak keluar, korang nak tarik dia agak susah. So korang just pakai spanner yang telah di-provide oleh Givape ni. Korang letak dekat sini and korang congkir dia keluar sahaja. Alright, dia akan terkeluar sikit and then korang tarik je lah. Dia kena slow-slow tarik. Okay.
Dia dah terkeluar sikit, korang nampak ada o-ring dah terkeluar, and then korang boleh lebih senang untuk pegang pakai jari dan tarik keluar sahaja. Tada. So itu saja function spanner tu. Bukan untuk korang buka mode Alright, dia masuk balik macam biasa. Pastikan tak ada o-ring yang terkeluar kat sini. So itu bermaksud dia dah close, dia dah tutup sehabis-habisnya. Alright, so refill dekat bahagian atas sama macam Aegis Boost juga, ada getah dekat sini. So korang congkeh dia keluar, and you get your fill port dekat atas. So just refill sahaja. So yang ini kosong mg guys So ini kita lah yang kosong. Alright, tutup. Very easy to fill, tak ada masalah untuk refill. Alright. Alright, so untuk 0.6 kita akan pakai, sebab dia 0mg, saya akan pakai tip white bore. And then nak masukkan cartridge, korang just letak saja. So dia magnetic dia besar guys. Magnet dia besar, so agak kuat juga. Sini magnet dia besar. So kalau kita letak, dia tarik, dia memang tarik kuat. So bila korang nak tarik dia keluar balik, perlukan daya kuat sikit lah. So airflow kita biar besar. Alright, so jom kita kembali ke atas. Kita try, sebelum tu kita tak set lagi guys. So bila kita dah masukkan kita punya cartridge, so dia ada tulis new coil 0.61. So korang just tekan plus saja dan korang setkan ikut recommendation dia. Kalau korang lupa recommendation dia berapa, so korang just tarik korang punya cartridge. Korang tarik korang punya cartridge, di bahagian bawah cartridge ni, bahagian bawah OCC dia ada tulis 15 sampai 25 watt. So korang just increasekan siap-siap 15. So the maximum kita akan pakai kejap lagi adalah 25 watt. So kita naikkan 15. Alright. So jom kita kembali ke atas. Kita try COF Chef Series Parisian Cousin bersama dengan kita punya device untuk hari ni, Aegis Hero guys. So let's go. Alright guys, so kita dah isi dah kita punya Aegis Hero dengan flavor Chef Series daripada COF, iaitu dia punya Parisian Cousin. So yang ini kita fire dekat 15 watt. So kita try dulu performance dia dekat 15 watt. Airflow kita buka habis. So let's take a puff. Tak boleh guys, 15 watt tak cukup lagi. So kita kena increase. So kita try pergi kepada 20 watt. So try 20 watt. Still lagi saya rasa power dia macam tak cukup untuk 0.6 nya OCC ni. Kita fire 20 tu very smooth firing lagi. So kita kena naikkan lagi. Kita pergi kepada maksimum terus 25 watt. So dekat sini dia tak ada cut off tau. So korang kena hati-hati bila korang increase. So jangan ter overfire, takut nanti korang punya coil burn. So kita akan stay to 25 watt maximum. Aha, yang ini bunyi dia macam, ini lebih sedap sikit bunyi dia. So vaporation getting much better. Flavor experience pun much better dekat sini. Cuma untuk Aegis Hero ni saya rasa macam airflow dia tu tak berapa nak cukup wide lagi. So airflow dia macam dia masih dia terlalu restrictive direct lang. So bila kita nak main direct lang, dia rasa macam ada sangkut-sangkut. Dia macam tak, airflow dia tak smooth habis. Dia macam, sebab dia top airflow. So top airflow kalau dia tutup dia tak cantik, dia akan rasa macam ada sangkut-sangkut sikit airflow dia. So airflow cons dekat sini bagi saya airflow satu. Tapi kalau kita try close down, kita try untuk MTL. So saya tutup dia besar kepada MTL. Tutup habis. Korang boleh MTL tapi you get a loose MTL. Dia bukan korang dapat satu experience MTL yang sempit macam dekat Bovinci ke, dekat Caliban G ke. Ini lebih loose MTL. So korang tak dapat tight MTL sebab sebab Drip. So Drip ada option untuk MTL. So dekat sini 25 watt bagi saya lah. Kita try buat halfway lah. Kita try cari setup tuning flow kita. Saya rasa ni okey. So airflow kita buka separuh 25 watt. Jangan. Yang ini setup untuk bila kita pakai P. So kita try tekan button 3 kali. 1, 2, 3.
So kita try pilih B untuk dia punya boost mode. So kita try boost mode. Untuk starting, bila korang pakai boost mode ni, korang dapat rasa dia lebih laju sikit. Dia akan terus bagi boost and then boleh slow dia down balik. Flavor wise, untuk flavor Parisian, untuk flavor Parisian croissant ni, dia tak terlalu manis, tapi dia ada lemak. Dia punya manis tu, kalau korang biasa rasa flavor roti kan, dia ada rasa manis atau berlemak tu kuat kan. Ini dia punya rasa dough roti tu rasa sebiji macam korang makan pastry lah. Dia punya rasa types of roti tu dia pastry. Dia very good flavor. So kalau korang nak try, dia ada HTPC dan juga dia ada yang freebase yang biasa. So yang ini kita try kosong. Kalau korang nak try 0mg, Chef series ada 0mg, korang boleh try, dapatkan di COF VLM. So pros dan con dekat sini bagi saya lah, dia punya pros, kita boleh pergi dekat sini dia punya pros dulu. So dia punya pros, ada IP67 regulated device, ada adjustable watt, ada adjustable airflow, ada 510 rate tip. So ikutkan semua dah hampir ada dekat sini. Cuma airflow yang di provide bagi saya agak kurang sikit compare tu kalau kita dapat dekat Aegis Boost. Untuk dia punya sizing device very small. Kalau korang try letak flavor 30ml dekat sebelah, so ketinggian dia hampir sama saja. So korang boleh imagine dia punya sizing besar dan macam mana dia punya device. So it's a small device, Aegis Hero, tapi power saya rasa tak berapa nak cukup lagi. So itu pergi kepada cons dia lah. So selain daripada dia punya size, tapi dia ada banyak pros dekat sini. So kalau korang nak cari satu device yang boxy, kecil, saya rasa korang boleh try Aegis Hero. So Aegis Hero antara salah satu device yang tahan lasak. So kita dapat daripada Aegis Solo, kita dapat daripada Aegis Legend dan juga sebagainya. Memang Aegis memang terbukti device yang tahan lasak. So kalau korang jenis kerja dekat on-site dan juga sebagainya, takut kalau korang punya device jatuh, terhimpak apa-apa pun, yang ini saya rasa dia akan tahan lama dengan korang. So itu satu lagi pros untuk Aegis Hero. So overall, saya punya experience vaping dengan Aegis Hero, not the best device yang saya pernah hisap, tapi saya rasa korang boleh enjoy flavor dia. Cuma make sure korang pilih flavor yang betul. So untuk 0.4, jika ada rezeki kita akan try untuk 0.4 dia, flow dia macam mana semua. So saya rasa sampai di sini saja kita punya review untuk Aegis Hero untuk pada video kali ini. So kalau korang nak try Aegis Hero, boleh try pergi dekat vape-shop berhampiran dengan anda, ataupun boleh terus tengok dekat website kami cofvlm.com. Jangan lupa follow Facebook kami COF International, jangan lupa follow Instagram kami COF Malaysia. So thank you so much for watching guys. So kalau anda masih lagi baru dalam YouTube channel COF Plus, don't forget to press that subscribe button and the bell next to it to get more information daripada kami semua. Terima kasih kerana sudah hadir guys. Saya Hazim Ismail daripada COF Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Guys, cuk. Sabar. Ada benda lagi saya lupa nak cakap guys. So untuk yang B dengan P tu, bila korang pakai yang power tu, korang boleh regulate korang punya power. Mana berapa watt korang nak fire, option daripada 5 sampai ke 45 watt. So untuk yang ini, bila korang pakai yang P, korang dah start pakai P tu, dia jadi macam ada satu auto setup, auto system. So dekat sini korang punya plus dengan minus tak lagi relevan, dan korang punya display dia akan start tukar pergi kepada daripada watt pergi kepada voltage. So rasa yang ini bypass mode. So bypass mode. So P adalah bypass mode, bukan boost. P itu saya rasa bypass mode. So bypass mode dia akan pakai fully battery korang. So saya ada silap kat situ, minta maaf. So dia bypass mode, so dia akan pakai full power battery. So 3.9, you don't get the constant output, tapi untuk nak lebih constant, korang pakai yang power. So itu korang akan dapat more constant voltage, more constant voltage. Bila korang pakai bypass, dia akan pakai 100%, tapi time by time battery korang akan start untuk drop and drop. Alright, so saya rasa sampai situ saja kita punya video untuk pada kali ini untuk Aegis Hero. So kalau korang nak dapatkan device ni, boleh try pergi dekat vape-shop berhampiran dengan korang semua, ataupun korang boleh try visit kita punya website cofvlm.com, ataupun follow kami di Facebook COF International dan juga Instagram kami COF Malaysia. So sampai di sini saja guys. Thank you so much for your support. Don't forget to subscribe COF Plus. Jangan lupa tekan button loceng di sebelah ni untuk dapat notifikasi yang terbaru daripada kami.
InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Saya Hazim Ismail, COF Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.